亲爱的姐妹们，平安！让我们用一首诗歌开始我们今天的聚会。Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. Lagu di buku edisi yang ketiga, nomor 76. 我们唱第三季的诗歌本76首，活着为耶稣真平安。Hidup bagi Yesus sentosa. Hari ini sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang menceritakan seseorang yang dibebaskan, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari kehidupannya yang sangat-sangat menderita, yang kita sulit membayangkannya. Hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan Yesus datang menyelamatkannya, membebaskannya, sehingga dia dapat sekali lagi menghirup udara yang bebas. Dia mendapat terang hidup, mendapat sukacita, hatinya dipenuhi damai dan sentosa. Mari kita angkat puji-pujian ini. 只为耶稣真平安，喜乐之江河永不干，思念虽来临我不慌，我只为耶稣住在旁，求主我多释放你，求主我赞美你，使我活在主慈爱里，永远跟随主不转离。Hidup baginya sentosa, memperkenankan hatinya. Hanya baginya ku hidup sampai tibanya ajalku. Hidup baginya sentosa, semua bebanku ya tanggung. Kawanku ingkar ya setia, ya yang memimpin hidupku. Tolong ku melayanimu, dan ku dapat memujimu. Ku hidup dalam kasihmu, ku mau ikutmu selalu. 求主我多释放你，求主我多赞美你，使我活在主慈爱里，永远跟随主不转离，永远跟随主不转离。我们来看马可福音第5章第1节到第20节. Kita akan membaca Injil Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 20. Saya baca di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 马可福音第5章第1节，他们来到海那边格拉森人的地方，耶稣一下船，就有一个被鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人律是用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能止付他。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己，
他远远地看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干？我只做上帝恳求你，不要叫我受苦。是因为耶稣曾吩咐他说：恶鬼啊，从这人身上出来吧。耶稣问他说：你名叫什么？回答说：我名叫群，因为我们多的缘故。就再三的求耶稣不要叫他们离开那地方。在那里，在那个山坡上有一大群猪，有一大群猪正在吃东西。鬼就央求耶稣说：求你打发我们往猪群里辅佐猪去。耶稣准了他们，乌鬼就出来进入猪里面。于是那群猪闯下山崖，投在海里淹死了。猪的数目约有2000。放猪的就逃跑去告诉城里和乡下的人，众人就来要看是什么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来。他们就害怕，看见这事的，便将鬼附之人所遇见的和那群猪的事都告诉众人。众人就央求耶稣离开他们的境界。耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的恳求和耶稣同在。耶稣不许，却对他说：你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉了他们。那人就走了，在底加波里传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都稀奇。Markus 5 ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berteriakan di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia dan mendapatkan Yesus selalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hei, engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik
ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Tuhan telah mengasihani kamu." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mari kita berdoa. 天父上帝，愿你借着这一段的经文对我们说话，让我们看见你在我们身上所要我们做的。Bapa kami di surga, bicaralah kepada kami melalui firman yang kami baca, agar kami juga dapat melihat apa yang Tuhan ingin kami melakukan di dalam diri kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saya 想你们还记得在马可福音第1章第21节讲到，耶稣基督在加百农曾经赶出污鬼。耶稣赶出污鬼之后呢，这个消息很快就传出去，就有很多被鬼附的人他们的家属亲友把他们带到耶稣的面前，求耶稣医治，求耶稣释放。那是在第1章我们看见，在第3章我们也看见。那么今天呢，在第5章1节到21节就特别记载，详细的记载一个被鬼附的人的状况，以及耶稣怎么样拯救释放他，以及他被释放之后的情形。Saudara sekalian, saya percaya saudara masih ingat di dalam Injil Markus pasal yang ke-1, di sana mencatat bahwa Yesus mengusir setan di kota Kapernaum. Nah, setelah itu informasi ini tersebar kemana-mana, sehingga ada banyak orang-orang yang keluarga, mungkin sanak famili, ya, yang dirasuk setan, membawa keluarga mereka yang dirasuk itu datang kepada Tuhan Yesus, minta supaya dibebaskan, dilepaskan, ya, disembuhkan, dilepaskan. Nah, di dalam pasal yang kelima yang tadi kita baca ayat 1-20 dengan sangat teliti, ya, menceritakan kisah seorang yang dirasuk setan, bagaimana keadaan dia, bagaimana kesiannya, bagaimana menakutkannya, dan bagaimana Yesus membebaskan dia, ya, dan setelah dibebaskan bagaimana orang itu. 第5章第1节到第5节给我们看见这个圣经描写那个被鬼附的人的情况非常详细，就是好像一个亲眼看见的人，实在是一个亲眼看见人他写的报告他说当耶稣来到这个海的那边，就是靠近海，靠近加利利湖的那个地方，有一个被鬼附的人呢，从坟茔里出来。这个犹太人的坟墓是一个好像一个磐石，一个岩石一个磐石，一个岩石，就挖了一个洞，就好像一个洞穴一样，那个是要放死人的地方所以那个是还是空的还没有人的。那有的时候呢这个犯病的人也用那个地方。那么这个被鬼附的人看见耶稣从船上下来，那么他就从坟茔里面就出来见耶稣。那么马可福音跟符类福音、路加福音记载有一个被鬼附的，但是马太福音另外的符类福音马太福音就说有两个被鬼附，到底2个还是1个呢？是2个。但是为什么马可跟路加说1个呢？就是因为马可跟路加是注意那一个特别怎么样呢？
情形特别严重的那一个人啊，特别严重的那个人啊，严重到怎么样呢？严重到他住在坟墓的里面就是那个洞穴的里面，没有人能够捆绑他。你用铁链也给他挣开他用舌头打自己，天天喊叫精神失常这个不但是精神失常呢，我们也看见身体有病，当然是精神也是失常。还有呢，魔鬼撒旦不断的折磨他，捆绑他，折磨他，所以那个人根本不像人，根本不像人。魔鬼就是这样，魔鬼常常扭曲上帝用他的形象所造的人。圣经告诉我们，创世纪告诉我们说，当神造人的时候是怎么样造呢？是按着他的形象和样式，就是说神所造的人有神的荣耀。神的形象是什么呢？神是公义、光明、荣耀的、美丽的，所以神所造的人也是美丽的，也是有荣耀的但是人犯罪之后呢，就失去了荣耀。不但失去荣耀呢，而且呢怎么样呢？尤其是被鬼附的人，真是非常的可怕非常的可怕，非常的丑陋丑恶。Injil Markus pasal yang kelima ayat 1-5 dengan teliti melukiskan seorang yang dirasuk setan, yaitu orang yang melihatnya ya. Maka dia bisa melukiskan begitu teliti, begitu mendetail. Dikatakan ada waktu Yesus datang ke daerah Dekapolis, yaitu di sebelah bagian di utara. Dia naik perahu dan dia turun dari perahu. Lalu ada seorang yang dirasuk setan dari jauh-jauh, dia melihat Yesus datang, dia keluar dari pekuburan. Ya, dia keluar dari pekuburan dan dia menemui Yesus. Nah, saudara, kuburan orang Yahudi ya, itu kayak di bukit batu begitu loh. Ya, dikasih lubang, jadi kayak goa begitu. Itu buat tempat buat orang taruh orang mati. Ya. Nah, ini juga kadangkala ada orang yang sakit juga pakai tempat itu. Nah, ini orang yang kerasukan setan, dia tinggal di goa itu, kuburan goa. Nah, Markus dan Injil Sinoptik Markus dan Lukas berkata ada satu orang yang dirasuk setan. Dia lihat Yesus datang, dia samperin. Nah, Injil Sinoptik Matius ya berkata ada 2 orang yang kerasukan. Nah, yang mana sebetulnya ada 2 apa ada 1? Ada 2. Kenapa Markus dan Lukas berkata 1? Karena mereka hanya fokus yang satu itu. Mungkin karena parahnya orang itu ya. Parahnya bagaimana? Orang itu tinggal di kuburan. Yang satu lagi juga seperti itu, saudara. Tapi ini orang nggak bisa diikat. Jangan bilang pakai tali, pakai rantai pun ya. Pakai rantai besi itu dicopotin semua, dihancurin, dimusnahkan besinya ya. Dan dia juga berteriak-teriak siang dan malam. Dan dia juga pukulin dirinya pakai batu, saudara-saudara. Ya, dia selain tubuhnya sakit, otaknya juga nggak waras, jiwanya juga nggak waras. Plus lagi, tambah lagi, saudara, dia disiksa habis-habisan ya oleh roh jahat, oleh setan, oleh iblis. Saudara sekalian, setan iblis sering dia senang sekali mendistorsikan. Tahu distorsi itu pelintir. Dia suka sekali memelintir manusia yang diciptakan sebetulnya menurut peta dan gambar Allah. Allah itu suci adanya. Allah itu mulia adanya. Allah itu indah. Dia adalah sumber dari segala yang benar, yang baik, ya. Yang benar, yang baik, yang indah. Nah, tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, surat Roma berkata, hilang kemuliaan Allah. Bukan saja hilang kemuliaan Allah, bahkan orang yang dirasuk setan ya sudah enggak seperti Allah ya. Coba saudara bayang ya, pukul diri sendiri, pasti rambut gondrong, pasti enggak mandi, bau pada sebagainya ya. Jadi
gambar Allah di dalam diri manusia itu dipelintir, saudara. Jadi orang itu tidak seperti Tuhan lagi, ya, tidak seperti Tuhan lagi. Demikian, saudara sekalian. 然后第6节到第10节给我们看见耶稣对这个那个被鬼附的人的里面的那个鬼耶稣下命令。Ayat 6 sampai ayat 10 kita melihat Yesus memerintahkan kepada setan yang ada di dalam diri orang itu. Nah, saudara, 在这个第6节到第10节给我们看见有3件事，从3件事情呀，我们看见这个人呢，这个被鬼附的人里面的鬼呢，却是非常清楚认识知道耶稣的神性他非常清楚耶稣的绝对的权柄，他很清楚耶稣有全能，他知道耶稣的神性他知道耶稣的神性，所以当他见到耶稣的时候呢，第6节说他就怎么样呢？他就匍匐在耶稣的面前，就匍匐。英里文说他就拜耶稣，其实他不是拜耶稣，他是因为害怕，他就扑倒在耶稣的面前，他扑倒他害怕，就证明为什么害怕呢？他知道这个鬼知道耶稣的神性，他知道耶稣不但是人，耶稣也是神他知道耶稣有全能，绝对的全能，绝对的权柄，所以他匍匐在耶稣的面前匍匐在耶稣的面前。那还有呢，给我们看见说他也知道耶稣的名字，第7节他对耶稣说，他叫耶稣就是说我认识你，我知道你，他就叫耶稣的名字，好像要控制耶稣一样他说你与我有什么相干你跟我没有关系你跟我没有关系但是他伏在耶稣的面前。那么第2呢，给我们看见说怎么知道呢？恶鬼知道耶稣基督的这个知道耶稣基督的全能，知道耶稣基督的神性，因为他怎么样呼求耶稣呢？他说他称呼耶稣是至高神的儿子。你看，他知道耶稣不但是人，耶稣也是至高神的儿子。神的儿子就是神了，你和我是人的儿子，爸爸妈妈是人，我们也是人了。耶稣基督是至高神的儿子，所以他是神，他知道他知道。那么还有呢，第3呢，我们看见他求耶稣不要刑罚他你不要把我丢在地狱里面，你不要把我丢在火湖里面他求耶稣，为什么求耶稣？这证明他知道耶稣不但是人，耶稣有他的神性，他也知道耶稣有绝对的权柄，所以他这样求耶稣，他这样称呼耶稣。Saudara, ayat 6 dan ayat 10 kita melihat Yesus menurunkan perintah yang memerintahkan roh-roh jahat itu supaya keluar. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini, dari ayat 6 sampai ayat 10, saudara, kita dapat melihat bahwa roh jahat yang ada di dalam diri orang yang dirasuk itu, roh-roh jahat itu kenal Yesus. Mereka tahu Yesus bukan saja manusia, mereka juga tahu bahwa Yesus adalah Allah. Mereka tahu sifat keilahian Yesus. Dia adalah manusia, tapi dia juga Allah. Ya. Maka orang yang dirasuk setan ini bagaimana memanggil Yesus? Dia bilang anak Allah yang maha tinggi. Nah, anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah ya Allah. Saudara dan saya, papa mama kita adalah manusia. Kita anak manusia. Ya kan? Kita anak manusia. Papa mama manusia, kita juga manusia. Yesus disebut apa? Anak Allah. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Nah, jadi roh-roh jahat itu tahu Yesus itu siapa. Ya, dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Alkitab Indonesia dikatakan dia melihat Tuhan Yesus, dia menyembah. Saudara, menyembah itu bukan worship ya, bukan worship, bukan menyembah begitu, bukan.
Menyembah ini karena apa? Karena dia takut. Dia bukan mentuhankan Yesus, menghormati, bukan. Mau tidak mau memang dia seperti sujud menyembah. Tapi menyembah itu bukan worship, saudara. Karena takut. Ya, karena takut. Karena tahu ini Yesus ini punya sifat ilahi. Ya. Yang kedua makanya dia sebut Yesus apa? Anak Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Nah, dan juga dia mohon kepada Tuhan Yesus. Kenapa mohon? Karena Yesus berkuasa, dia tahu. Berdaulat, berkuasa. Minta jangan campakkan saya ya ke neraka. Seperti itu. Ya. Nah，我们看见这个魔鬼哈，他讲的话是不可信的，不可信的。他也没有羞耻. Kita lihat yang ngomongan iblis ya, nggak bisa dipercaya dan dia juga nggak tahu malu. 在第七节他不是说吗？至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？啊，你跟我没有关系。说了这个话以后呢，第七节的下半节没有关系，但是他说什么呢？我恳求你，求你啊，不要让我，你不要丢我到地狱里面，你不要刑罚我。又说没有关系，但是你又求他，你看，为什么这样求呢？第八节就说明啊，第八节就解释，因为耶稣曾经吩咐那个人说，哎，鬼出来吧，啊，是这样，所以第八节是解释第七节，第七节那些鬼啊，就求耶稣不要刑罚他，第八节就解释，因为耶稣曾经叫他们出去，也是曾经叫他们从这个人身上出去。然后第九节、第10节，耶稣就问他们说：“你叫什么名字？”耶稣问那个人：“你叫什么名字？”那个人就回答，其实不是那个人呢，是他里面的鬼回答。他说：“我的名字叫做群，群就是很多了，群就是很多。为什么你的名字叫做群呢？”他说：“因为我们的数目很多。”你叫什么名字？我叫群，因为我们，你看，我叫群，因为我们的人很多。群这个群，在英文圣经翻译成 legion 啊，这个圣经原来的意思也是 legion。这个 legion 是什么？这个群是什么呢？这个是罗马军队里面的军团里面军队的团体，军团的一个名称，一个单位。一个 legion 呢，有6000个兵士，所以这个人说，我的名字叫做群，我的名字叫做 legion， 因为我们很多有6000，你能够想象吗？一个人他里面有6000个鬼，一个鬼你都半死了，有6000个鬼你能够想象吗？实在很难想象得到哈。那个6000个邪恶的力量势力控制着这一个人，叫他由不得自己，就折磨他折磨他。那个人是多么的痛苦。在6000个人，6000个鬼里面有一个代言，不是代言人因为他不是人有一个代言鬼。就耶稣问他什么名字，6000里面有一个了代言的，代替他们说话的。我的名字叫做群，因为我们，你看我的名字叫做群，因为我们你看这好像是一个我，但是里面是我们很多很多。Saudara sekalian, kita melihat ya, ini ngomongan iblis, saudara, kita nggak bisa, dia juga nggak tahu malu ya, saudara ya, nggak tahu malu, nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang ngomongannya. Ayat yang ke-7, waktu dia ketemu Yesus, dia bilang, Yesus anak Allah yang maha tinggi, apa hubungan? Nggak ada urusan ya kamu sama saya ya. Nggak ada urusan. Ayat 7. Ayat 7 bagian B, di bawahnya dibilang apa? Nggak ada urusan kok minta. Dia bilang, jangan siksa aku. Tolong ya, jangan siksa aku. Jangan mencampakkan aku ke api neraka. Tadi kata nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Kok kamu minta? Kok kamu minta mohon sama dia? Kenapa minta begitu, saudara?
Nah, ayat 8 itu menjelaskan. Ayat 8 menjelaskan ayat ke-7. Dia minta Yesus jangan siksa dia. Karena ayat 8 ini menjelaskan, ayat 8 bilang sebab sebelumnya Yesus pernah bilang kepada orang itu, "Hei, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dia pernah diusir, saudara. Ya, sebelumnya itu. Ya, maka dia dalam ayat yang ke-7 dia minta dah. Jangan siksa saya ya. Ayat 9-10 Yesus tanya orang itu, nama kamu siapa? Dia bilang, nama aku Legion, karena kami. Nah, aku kan satu. Nah, tapi dia bilang karena kami itu kan banyak, lebih dari satu. Kami banyak. Nama saya Legion, karena kami banyak. Legion itu, saudara, ini adalah sebutan kesatuan, unit ya. Satu unit di dalam kemiliteran, di dalam tentara Roma. Ada unit-unit, ada satu unit yang disebut legion. Nah, satu legion itu ada 6.000 tentara. Ada 6.000 tentara. Nggak bisa bayang ya. Kita nggak bisa kebayang ya, saudara ya. Di dalam diri satu orang ya, dirasuk oleh 6.000 roh-roh jahat. Satu roh jahat aja, saudara, manusia udah kelimpungan. Ini 6.000. Dia bisa bayangkan betapa susah dan sengsara orang ini. Ya, dia menjerit siang dan malam, apa nggak mau tenggorokannya, nggak mau luka, saudara. Ya, fisiknya juga sakit, jiwanya, mentalnya juga sakit, saudara. Ya, dia pakai batu, dia pukul sendiri. Ya, sampai rantai pun copot karena itu kuasa tenaga bukan satu setan. Tenaga 6.000 setan ada di dalam itu. Dia ditindas habis-habisan. Saudara. Ya. Betapa susah dan sengsara. Nah, saudara. 第11节到第13节给我们看见耶稣准许那些鬼耶稣准许OK， 我没有丢你到地狱里面，时候还没有到啊，时候还没有到。所以在第10节给我们看见那个鬼呢，再三的求耶稣不要赶他们，不要赶住他们离开那个地方，我们要在这里住，你不要叫我离开这个地方。所以鬼有他们的地区哈。所以在第12节，他们再求耶稣，不单是求耶稣不要赶出他们离开那个地方，而且又在求。你看很多求，刚才说你跟我没有相干，现在又求不要叫我离开这个地方。求什么？求在那个山坡上有一群猪在找东西吃，所以那些群鬼就求耶稣。你看耶稣多么有权柄，耶稣如果不许可，他们没有办法了。说耶稣求你准我们伏在进入到猪的身体里面，进入到猪的身体里面。鬼因为它是灵界的东西，鬼没有身体，所以鬼要一个身体，伏在一个身体的身上，它就可以显出它的可怕的作为，你知道吗？最喜欢的就伏在人的身上了。那人的身上不能够伏，也猪的身上也没有关系。你看它是多么肮脏污秽的。那这个猪呢，对犹太人来说是不洁净的，他们不吃猪肉。但是你要知道，那个地方呢，是外族人、非犹太人住的地方，在北部。那犹太人是不吃猪的，但是这些外邦人住在那一区的人呢，住在哥拉森那个地区，这周围的人有10个城市，他们是多数是外邦人，多数不是犹太人，他们是以养猪为生的。他们养了猪以后呢，他们就销到附近的10座城市里面。那这些群鬼知道他们已经是耶稣手下的败将，永远他
永远都不是耶稣的对手了啊，所以就求耶稣，耶稣准了他们呢，他们就进入到猪里面。记得哈，不是耶稣叫他们进到猪的身体，耶稣没有叫，是他们要求的。他们要求，耶稣就许可他们，所以呢，这些猪群呢，猪的数目大概有2000，那个鬼有6000，大概一定是有一些猪有几个鬼嘛在里面。你看那个人就有6000个鬼吧。所以呢，这些猪呢也被鬼附了，就怎么样呢？就好像自杀一样，就跳下山崖了。跳下山崖就下面就是湖嘛，就是湖，淹死了啊！所以这个被鬼附的人呢，鬼出去了，他清醒了，他亲眼看见，在他里面的那些鬼已经出去了，到猪的身上，猪也跳下山崖也死了。所以他就不但自己感觉，他亲眼看见，更加肯定耶稣基督对他的释放。Saudara sekalian, ayat 11 sampai ayat 13 kita melihat Tuhan Yesus mengizinkan setan-setan itu keluar, ya, dan tidak mengusirnya dari daerah itu, diizinkan. Dan juga setan-setan itu banyak mintanya. Tadi bilang nggak ada urusan, sekarang minta jangan diusirlah dari tempat itu. Minta lagi. Dalam ayat 12 dikatakan apa? Ayat 11 bilang di bukit itu ada babi, ya, kira-kira 2000 lagi cari makan. Nah, jadi roh-roh jahat itu minta Yesus yang ke-1, jangan usir kami ya. Jangan usir kami keluar dari daerah ini. Kedua, kami minta supaya kami diizinkan masuk ke tubuh babi. Saudara, setan kan makhluk di dalam dunia roh. Nggak ada badan, nggak ada tubuh, saudara. Jadi mereka itu senang tinggal di dalam, mereka butuh satu tubuh untuk supaya bisa mencak-mencak, bisa lihat gitu loh. Bisa kelihatan, misalnya orang dia rasa setan, giginya bercaling apa, cakar gitu kan kelihatan itu ya, menakutkannya. Begitu saudara. Paling senang merasuk di dalam diri manusia. Kelihatan tuh ya. Oh, ciptaan manusia saya pelintir nih. Udah nggak sama kayak Tuhan lagi, sama kayak setan. Nah, kalau sampai tubuh manusia nggak bisa dirasuk, tubuh babi juga boleh dah. Yang penting ada tubuh, begitu loh. Jadi dia bisa berkarya, dia bisa menyatakan kekuatannya itu. Jadi Tuhan Yesus izinkan. Perhatikan ya, bukan Tuhan Yesus yang suruh mereka masuk ke badan babi loh. Tapi mereka sendiri yang minta. Yesus cuman meloloskan permintaan mereka. Jadi sehingga babi-babi itu kerasukan setan, ya, bunuh diri. Ya. Jadi apa? Ada jurang kan? Dia nyungsep dah. Di bawahnya itu ada danau, mati lemas, mati kelelep, saudara. Nah, orang yang sudah dibebaskan itu udah siuman nih, saudara ya. Jadi waras ini, saudara. Dengan mata kepala sendiri dia melihat tuh ribuan ya rohnya jahat yang menguasai dia masuk ke dalam babi itu mati. Nah, dia selamat itu ya, Tuhan selamatin dia. Babi itu mati, babi itu nyungsep, ya, babi itu nyungsep. Saudara, jadi ini orangnya sudah dibebaskan, sekali lagi dia diyakinkan, memang dia berasa sudah sembuh begitu ya, dia sudah siuman normal, dia udah pakai baju, tadinya kan nggak pakai baju, saudara, ya. Dan juga dia lihat itu babi-babi itu, roh-roh yang di dalam dia tuh dia pindah ke babi. Sekali lagi dia diyakinkan, ya, dia diyakinkan akan pembebasan Tuhan. 15节到20节，我们看见2种人的反应，城市里面人的反应跟这个被释放的人的反应，ya. Kita melihat di sini ada 2 macam orang yang menunjukkan 2 macam respon. Satu adalah orang-orang di sekitar itu, di kampung itu dan di kota itu, ya, di daerah Gerasa dan di daerah Dekapolis. Orang-orang yang di kampung maupun yang di kota
Ya, respon mereka dan respon ini orang yang sudah dibebaskan. Nah, saudara, babi kan kayak kambing juga, ada yang ngangon. Orang yang ngangon babi itu lihat babi itu dikerasukan setan dan nyungsep menceburkan diri ke jurang, dan di bawahnya itu ada danau. Ngibrit lari, kasih tahu ya majikannya nih. Mungkin ada orang suruh dia ngangon babi 10, 20, ini babinya 100. Dia kasih laporan tuh. Babinya pada mati. Ya, babinya pada nyebur gitu, nyungsep. Datanglah orang-orang itu sebagian. Lihat begitu keadaannya. Jadi lihat orang yang dirasuk setan, dulu mereka udah kenal kan itu ya. Udah tahu nih orang. Sekarang duduk siuman waras gitu ya, pakai baju. Ya udah tahu malu, udah pakai baju, udah waras, saudara. Jadi mereka bagaimana, saudara? Mereka pikir, waduh, ini sekarang babi itu orang tuh. Nggak tahu kepunyaan berapa orang itu babi ya. Nanti jangan-jangan Yesus di sini lama-lama babi saya lagi yang mati lagi. Nanti babi saya lagi yang kerasukan. Jadi mereka mendesak. Alkitab berkata mereka mendesak Yesus. Mendesak Yesus apa? Mendesak Yesus dikatakan, kamu jangan di sini dah. Ya. Kamu jangan di sini. 所以我们看见有2种人的反应，一个是格拉森的人以及周围的底加波里那一区的人，城市里面的也好，乡村里面的也好，那些放猪的人就报告他们的主人了。你的猪，你可能有20个猪托我，你可能有100只猪托我，放猪的人有很多。就去报告那些猪的主人们，死了，那个猪跳海了，所以他们就来到这个格拉森，他们就看什么事情。他们去的时候呢，他们就看见这个以前被鬼附的人呢，已经很清醒了，知道羞耻了，穿衣服了，恢复人的尊严了。不过这些猪的主人们就想，糟糕，如果耶稣在这里多住几天，这些2000只猪可能是某些人的，再过不久可能是轮到我的猪了，那就糟糕，我损失了。他们并没有以那个得到释放的人为高兴，因为又不是我的孩子，管他是别人嘛。他生他死都不管我，人是这样自私的。所以呢，他们就印尼话说，他们就催逼耶稣，请你离开这个地方，我们不要你，我们不欢迎你，请你离开吧。Jadi mereka mendesak Tuhan Yesus untuk tidak welcome lagi ya. Kamu pergilah dari sini daripada nanti giliran babi saya lagi mati呀。所以呢，但是我们看见这个被鬼附得到释放的人确实不一样。他是什么呢？耶稣真是他的恩人，现在以前他生好像死一样人家不没有你生你死，你好像是社会里面的垃圾一样，是吗？所以他现在得到释放，被耶稣救赎，他心中是何等的感恩，何等的感恩。他自愿说：“我的命是你的了，我的命是你的，我就要跟随你，就要像你12个门徒，你要到哪里去，我要到哪。我本来是死了的人，我以前活着好像死了一样，没有什么价值，没有什么价值猪都比我更有价值我没有价值。猪你杀掉还能够买钱一个被鬼附的人，什么人看得上你呢？所以他说：耶稣，我就是你的，你不论到哪里去，让我跟着你。但是耶稣基督在这个人身上有另外的，他有另外的计划。耶稣说不，耶稣说不，你回家，回家，回到你的家人，回到你的亲属，你告诉他们上帝的爱怎么样临到你的身上，上帝怎么样怜悯你，上帝怎么样释放你，上帝怎么样救赎你你去告诉他们。
耶稣基督医治马蜂病的人说什么？你不要告诉人，你不要先张声啊。但是耶稣基督对这个人说：“你去宣扬，你去告诉上帝的慈爱在你的身上。”第20节，那个人呢就去在底加波利那个地方把耶稣的名声传开，众人听了都非常惊奇。底加波利就是从 Decapolis，Deca 就是10的意思，波利就是城市，10个城市。所以那个地区呢有10个城市，那么他们不要耶稣是吗？但是耶稣现在有一个底加波利的人呢，当地的人被耶稣救赎了，他在那边为耶稣做见证，成为耶稣的一盏的明灯，照亮那里，就把福音传到那个地方去。Saudara sekalian, jadi kita melihat orang-orang di daerah itu ya mengusir Yesus, mendesak Yesus, kamu jangan di sini dah. Nanti giliran kami ini. Ini 2000 itu sekelompok orang punya. Nanti lagi bikin rugi. Saudara, mereka nggak ikut senang ya. Mereka nggak merasa senang, nggak merasa bahagia orang yang dulu dirasuk sekarang disembuhkan, karena bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan emaknya, bukan anaknya, bukan saudaranya. Bodoh amat. Gitu ya manusia ya. Asal yang penting saya untung, saya jangan rugi. Yesus di sini bikin saya rugi ntar. Ya. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, bagaimana saudara? Ingat ya, 6.000 roh jahat pelintir dia, mendistorsikan dia, menyiksa dia. Saudara sekalian, sekarang udah dibebaskan, betapa senang, betapa syukur dan terima kasihnya. Jadi dia bilang, ini nyawa saya adalah Tuhan punya. Dulu saya hidup juga kayak mati. Ya, jadi Yesus, engkau kemana saja saya mau ikut. Saya mau ikut, izinkan saya seperti murid-murid Yesus. Tapi Yesus punya rencana lain di atas diri orang ini. Yesus bilang enggak. Saya ada rencana. Ya, kamu pulang nih. Pulang ke rumahmu, pulang ke sekampung kamu. Ceritain tuh bagaimana Tuhan memberikan belas kasihan di atas diri kamu. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu. Ya. Saudara, maka dikatakan ayat 20, orang itu pergi ya ke mana? Orang itu pergi ke Decapolis, ayat 20. Dia pergi dan mulai memberitakan di daerah Decapolis. Deca itu 10, Saudara. Polis itu kota, Decapolis 10 kota. Di situ ada 10 kota dan juga kampung-kampungnya. Saudara, mereka kan usir Yesus kan, mendesak Yesus, udahlah yuk jangan di sini dah. Mohon-mohonlah, jangan ganggu-ganggu kami lah, begitu. Ya. Oke, tapi Yesus udah ada satu agen di sana. Orang yang diselamatkan, orang yang dibebaskan, orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus, dia menjadi wakil Tuhan Yesus, menjadi pemberita Injil di daerah dia sekalian. 亲爱的弟兄姐妹，你和我们虽然没有被归附，但是你和我同样是一个蒙恩的罪人，是吗？我们也是被罪恶捆绑，还没有信耶稣以前，记得吗？保罗不是说吗？立志行善有的我，行出来有不得我，证明什么呢？证明我们里面有一个力量，罪恶的力量，是我们不能够做我们要做的善事，强迫我们做我们所不愿意的，是吗？很多时候我们做错了，做不好，但是我们心中也懊悔了，是吗？懊悔是懊悔，但是下一次我要再做这，我又没有力量。这就证明我们人是被罪恶捆绑，耶稣基督已经释放了我们，我们现在的生命是耶稣基督给我们的，我们要怎么样用这个生命呢？ Saudara sekalian, kita, saudara dan saya, walaupun kita tidak pernah dirasuk oleh setan, tetapi kita adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita. Sebelum kita percaya Tuhan Yesus, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bertekad untuk berbuat baik, tekad itu saya bisa berbuat tekad, ada di dalam hati saya. Tetapi waktu saya mau menjalankan tekad itu, saya tidak berdaya. Saya udah tahu nggak boleh benci orang, tapi saya tetap benci orang. Saya nggak kambuhan pokoknya. Saya tahu harus mengampuni orang, tahu mengampuni. Tapi saya nggak ada kekuatan untuk mengampuni. Kayak enakan aja dong dia seperti itu. Kita nggak bebas.
melakukan kebaikan yang kita mau. Otak tahu nih mau. Hati ini nggak rela, nggak kambuhan, saudara. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa ada kekuatan, satu power dosa, kekuatan dosa, kuasa dosa membelenggu kita. Kita nggak bisa berbuat apa yang kita mau. Tapi Tuhan Yesus sudah datang menyelamatkan kita. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita punya potensi, kita diberikan kekuatan. Kita mau taat kepada Tuhan, kita ada kekuatan. Bisa melakukan kebaikan yang kita inginkan. Kalau dulu ada kebaikan, mau kita cuman ingin aja, berhenti sampai ingin. Kita nggak ada kekuatan untuk melakukan. Tetapi sekarang kita sudah diselamatkan. Ada kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Kita bisa, kita mungkin. Jikalau kita mau taat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita memakai hidup kita sekarang ini? Kita mau hidup buat Tuhan? Mempersembahkan untuk melayani Tuhan? Mari kita berdoa. 天父，我们谢谢你的恩典，你把我们从罪恶的捆绑当中释放出来。我们里面有一个力量，我们可以立志行善，也可以把那个善事行出来。不是靠着我们自己，乃是靠着在我们里面的圣灵。我们这个命也是主给我们的，帮助我们遵行你的旨意。Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami dari belenggu, dari ikatan-ikatan dosa. Sehingga karena ada Roh Kudus di dalam hati kami ada potensi, ada kekuatan. Kami bukan saja bisa membuat tekad untuk berbuat baik, kami juga ada kekuatan untuk melakukan tekad itu. Bukan bersandar kekuatan kami, tapi bersandar kekuatan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami. Ajar kami Tuhan, menaati Tuhan, mempersembahkan hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Biar kami bisa menjadi orang yang seperti orang yang sudah dibebaskan dari kerasukan setan itu. Dia dengan senang hati, dia memberitakan Injil, menceritakan bagaimana belas kasihan Tuhan datang di atas dirinya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们感谢神的恩典，今天的信息让我们看见一个没有希望的人，格拉森被鬼附着的人，没有一个人看得起他，没有人把他当作是一个人来看待。但是耶稣基督看见他里面宝贵的灵魂，耶稣救赎了他。没有人像耶稣那样子爱顾关怀每一个灵魂. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan seorang yang dirasuk oleh beribu-ribu setan. Sulit kita bayangkan betapa berat penderitaannya. Namun Tuhan Yesus datang membebaskan dia, menyelamatkan dia. Kita angkat puji-pujian edisi yang ketiga nomor 24. Tak seorang lain seperti Yesus. 我们来唱第三节的诗歌本24首无人相主，让我向你诉说耶稣的宝贵，他是我忠心的朋友，永不改变。让我向你诉说他怎么样改造我，没有人像他那样救我脱离罪恶的锁链，没有人像耶稣这样爱顾我，像耶稣这样的仁爱。Tidak seorang lain yang seperti Tuhan Yesus. Saya mau menceritakan kamu tentang Yesus Kristus, sahabat aku yang berkuasa dan benar. Dengarkan betapa hidupku diubah oleh Tuhan. Hanya Yesuslah yang dapat memuaskan hatimu. Tidak ada orang yang seperti Yesus demikian memperhatikan, menyelamatkan saya, dan membebaskan saya daripada belenggu dosa. Mari kita angkat puji-pujian ini.让我向你诉说主耶稣的宝贵，
他是我忠心朋友，永不改变。让我向你诉说他如何改造我，无人像他救我脱离种追恋，无人像耶稣这样爱过我，无朋友像主这样仁爱，无人像他能把我罪恶传四面。主爱我何等大哉, waktu aku oleh Yesus ditemukan, hati penuh dosa dan duka cita, tangannya yang penuh kasih diulurkan, ke jalan yang benar aku dibawa. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosaku, besarlah kasih Tuhan. Dia pimpin aku dalam jalan berkabut, waktu hati penuh khawatir tak berdaya. Suara lemah lembutnya hiburkan aku, kuatkan hatiku dengan kuasanya. Tak seorang pun seperti Yesus, penuh kasih dan perhatian. Tak seorang dapat menghapus dosa